Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis dengan umur kita Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bertemu pada hari ini 10 Oktober, yang mana suka maknanya saya mengingatkan diri sendiri dan juga sama-sama kita renung kembali maknanya dari sudut perjuangan dan juga penindasan yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza, yang telah berlalu setahun telah berlalu mula daripada 7 Oktober 2023. Mungkin ada pelbagai persoalan yang bermain di minda kita. Satu sudutnya, mengapa setelah setahun ini, yang maknanya kita bukan meraihkan dari sudut kemenangan umat Islam macam kalau kita sambut merdeka kan, secara tahunan itu kerana telah berjaya, tapi setahun yang diperingati itu adalah permulaan kepada penindasan, dan penindasan itu masih lagi berlaku. Jadi dalam surah yang sedang kita bincangkan ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan jawapan pada persoalan kita ini. Allah Subhanahu Wa Taala antaranya menyebutkan dalam ayat yang keempat yang telah kita bahaskan sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan untuk membantu mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh maknanya membantu mereka yang berada dalam peperangan dan juga penindasan. Tetapi liyablu wa ba'dakum bi ba'd, tapi tujuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi maknanya tunggu ataupun kita sebutkan masih lagi berkeadaan sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala belum maknanya menghantar bantuannya yang menghapuskan musuh. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menghantar bantuannya dalam pelbagai bentuk, kan? Tetapi maknanya yang kita maksudkan bantuan di sini adalah kejayaan ataupun kemenangan, kan? Jadi kemenangan ataupun kejayaan itu masih tertangguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji manusia. Dan dia berluar ba'dukum bi ba'd. Maknanya yang mana mereka yang berada di medan diuji, kita yang hari ini maknanya duduk di sini pun maknanya diuji. Apa tujuan ujian tersebut? Allah jawab lagi dalam ayat ke-31. Allah sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Yang ini kami menguji kalian ini hatta sehingga kami ketahui, maknanya hingga terzahir pada diri manusia itu siapakah daripada kalangan manusia ni orang yang mujahid, orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga siapa orang yang sabar ketika mana menghadapi ancaman, penindasan dan sebagainya. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahawa
situasi kehidupan manusia itu adalah ujian. Kita letak di dalam peperangan pun ujian, kita letak dalam keadaan yang tenang pun ujian, kan? Di mana-mana keadaan, apa juga keadaan, di mana juga mana situasinya, maka kan, Allah Subhanahu Wa Taala sedang menguji kita. Bezanya kalau ujian itu dihadapi dengan kekuatan, dengan kebergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka walaupun ujian itu berterusan, maka mereka tetap bertahan. Jadi kita lebih takut pada diri kita dari sudut kalau ujian yang berat menimpa diri kita dalam keadaan kita tidak bersedia, ataupun dalam keadaan kita tidak, maknanya keyakinan dan juga keimanan seperti mana orang Palestin sekarang ini. Mungkin kita respon kita itu lebih buruk daripada apa yang berlaku pernah kita lihat. Maknanya mungkin bila ada yang dibawa orang Palestin yang dibawa ke Malaysia ni kan, adalah segelintir yang kita tak boleh nak judge daripada seorang tu dengan keseluruhan dan rakyat Palestin kan. Jadi nak sebutkan kalau kita yang berada di situasi itu, mungkin respon kita itu lebih buruk daripada kan. Tapi nak sebutkan apa-apa pun, balik pada ayat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Setiap kita itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian ketakutan. Ketakutan mereka mungkin ketakutan misil, ketakutan peluru berpandu, jet pejuang dan sebagainya. Ketakutan kita hari ni, ketakutan apa? Bagaimana nak hidup kan, contoh kan, nak survive dalam kehidupan. Kelaparan mereka memaksud kan, maknanya kelaparan selepas daripada peperangan. Kelaparan kita mungkin dari sudut lapar, tak boleh makan perkara yang kita ingini. Ala kuliah nak sebutkan ujian itu berbeza, tetapi ujian itu satu sahaja yang maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak menilai daripada manusia. Wabasyiris sabirin. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berita gembira kepada orang yang sabar. Di sebalik ataupun di samping orang yang sabar itu, orang yang lebih tinggi kedudukannya dalam menghadapi ujian itu adalah mujahidin yang kita sebutkan tadi. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wassabirin. Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan mujahidin kerana mereka ini bukan sekadar sabar, tapi kesabaran, ketetapan mereka berada atas kebenaran itu menyebabkan mereka bersungguh mempertahankannya. Mujahid. Baik. Jadi sebab satu, kita memperingati peristiwa ini dan ia masih berjalan. Mudah-mudahan kita masih lagi sudi, maknanya sedekahkan doa kita dan juga mungkin dari sudut wang ringgit kita. Dalam masa yang sama, kita juga melaksanakan pertolongan jangka panjang, iaitu pertolongan dengan membina generasi. Saya teringat maknanya satu quotation yang dinisbahkan kepada Ismail Haniyah, Syahid Ismail Haniyah rahimahullah. Dia sebutkan bahawa kami telah maknanya membina generasi-generasi kami. Dan bagaimana umat Islam hari ini, mana di luar daripada Palestin, di luar daripada Gaza, bagaimana mereka membina generasi mereka. Maknanya kita tengok kematian beliau diganti dengan orang yang juga maknanya ada kekuatan, keyakinan, kesungguhan. Jadi maknanya mereka ini tak mati kerana kematian pemimpin. Baru ni maknanya Abu Baidah menyebutkan bahawa musuh beranggapan bahawa dengan mereka membunuh pemimpin itu akan mematikan semangat kami. Kalau betul lah perkara itu, dengan membunuh pemimpin itu mematikan semangat mereka, perjuangan mereka, maka Hamas telah tak ada 90 tahun yang lalu kerana kematian Izzuddin Al-Qassam. Jadi nak sebutkan itulah maknanya perkara yang perlu kita lakukan selain daripada doa, selain daripada
bantuan dari sudut kewangan dan sebagainya adalah pembinaan generasi. Pembinaan generasi itu bermula daripada kita. An aslih nafsaka wa du'u ghairaka. Ini kita islah diri kita dan ajak orang lain. Bahkan pada pagi ini kita akan bermula pada ayat 24, iaitu berkaitan dengan tadabbur. Bagaimana tadabbur itu sangat penting bagi memahamkan tentang kenapa kita perlu beramal dan apakah ganjaran daripada amalan tersebut. Baik, jadi kita berada di pada ayat 24 hingga 31 adalah ayat-ayat yang menceritakan tentang pengakhiran dan juga balasan terhadap orang-orang munafik. Jadi Allah sebutkan lagi sikap-sikap mereka, yang kesan daripada respon mereka sebelum ini pada ayat 20 hingga 23, iaitu mereka menolak beralasan untuk menolak kewajipan jihad. Bahkan bila diwajibkan, mereka disebutkan bahawa yang zuruna ilaika nazar al-maghsyi alaihi min al-maut. Jadi muka mereka itu terbeliak biji mata kerana rasa takut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kenapa mereka berada dalam keadaan sedemikian, bahkan disebutkan di pengakhiran ayat sebelum ayat 24, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab laknat itu berlaku? Ia disebutkan pada ayat. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan Al-Quran, isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran. Baik. Jadi ayat ini dapat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang tadabbur. Kalau kita tengok ayat sebelumnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa orang munafik, sebab konteksnya itu adalah orang munafik, dilaknat dan kesan daripada laknat Allah Subhanahu Wa Taala, ulaikal ladzina la'anahumullah, maka mereka itu dipekakkan telinganya, fa asammahum wa a'ma absarahum, dan dibutakan mata mereka. Tapi kalau kita mungkin tertanya, kalau mereka dibutakan mata, dipekakkan telinga, jadi bagaimana mereka mentadabbur? Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka dilaknat, dan mereka dipekakkan telinga dan dibutakan mata. Jadi bila mana dipekakkan telinga, dibutakan mata, sedangkan dua perkara ini adalah tools untuk manusia ni tadabbur ataupun tools untuk memahami wahyu. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kami menguji mereka dalam keadaan manusia itu diuji, manusia diberikan tools untuk hadapi ujian tersebut. Apa? Nabtalihi. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan manusia itu diuji dan dijadikan kepada manusia sami'an basira. Ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan pendengaran dan juga penglihatan. Jadi kalau pendengaran dan penglihatan itu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mereka mentadabbur? Jadi ayat ini, kata Ar-Razi, ia sebenarnya pertama sekali ianya dituju kepada semua manusia. Adakah manusia ini tidak mentadabbur Al-Quran? Seolah nak menyebutkan punca daripada kalau ia khusus kepada ataupun ia ditujukan kepada orang munafik, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan punca daripada mereka terlaknat adalah kerana meninggalkan tadabbur Al-Quran, sedangkan diberi peluang dengan dikurniakan pendengaran dan penglihatan. Bukanlah bermakna disebabkan mereka ini ditekan ataupun dipekakkan mereka tak boleh tadabbur, tapi Allah nak sebutkan afala yatadabbaru, tidakkah mereka tadabbur? Yes, memang mereka tak tadabbur. Sebab itulah mereka dilaknat. Ini persoalan itu
persoalan yang dipanggil tahqiqi, iaitu persoalan yang menunjukkan kepada jawapannya, ya, inilah sebabnya, kan? Daripada kenapa mereka dilaknat dan kenapa mereka dipekakkan dan juga dibutakan. Baik, apa makna tadabbur dan apa perbezaannya dengan tafsir? Yang ini mungkin secara ringkas saja, saya yakin maknanya tuan-tuan dan puan yang berada di dalam Zoom kita ini ataupun yang berada secara live di Facebook ni. Ini kita dah biasa dan selalu mendengar, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tentang tadabbur. Kita nama pun Akademi Tadabbur, kan. Uh, Maknanya perkataan tadabbur itu telah tidak asing lagi bagi kita, alhamdulillah. Ala kulli hal, secara ringkasnya kita sebutkan makna tadabbur itu daripada perkataan dabara, yang bermaksud belakang ataupun dubura, belakang. Ini bila disebutkan tadabbur, ia membawa maksud merenungi sesuatu dengan mendalam dan teliti hingga dapat melihat di sebalik sesuatu. Ini maknanya yang tersirat. Jadi contohlah kalau kita nak beli barang, kan? Kita nak beli barang, kalau orang nak jual barang pada kita, apa yang kita buat? Kalau kita nak beli baju lah contoh, kan. Ini kita akan tengok, bukan sekadar tengok dia punya appearance ataupun dia punya kualiti, mungkin kain je. Dia tengok, kalau seluar kita tengok zip dia, tengok dalam dia benar dia, kan. Ini kita lihat depan belakang. Jadi supaya apa? Supaya kita puas hati dengan perkara tersebut dan kita yakin bahawa inilah pakaian saiz yang kita nak, kan. Jadi makna tadabbur itu adalah bukan kita melihat semata-mata apa yang dipaparkan, tetapi bagaimana nak menghubungkan di antara apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehidupan kita. Yani di sebalik ayat itu, di mana tempat kita ataupun di mana kita berada pada ayat ini. Walaupun ayat itu ceritanya tentang orang kafir, walaupun ayat itu ada ceritanya tentang munafik, tapi di mana kita di dalam ayat tersebut. Itu maknanya merujuk kepada tadabbur. Perbezaannya antara tafsir dan juga tadabbur. Tafsir ini adalah proses ma'rifah, pengetahuan, mengetahui makna. Tetapi tadabbur ini adalah proses ilmu, iaitulah ma'rifah dan juga idrak. Ini dia ada sesuatu yang berkaitan dengan kefahaman dan juga kesedaran. Kalau tafsir lebih kepada proses intelektual. Ini melihat rujuk riwayat itu, riwayat ini, dan pendapat itu, pendapat ini. Tadabbur lebih kepada melihat pada aspek spiritual. Bagaimana pendapat-pendapat, pandangan-pandangan para ulama terhadap ayat itu memberi kesan kepada spiritual kita. Jadi tafsir tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan. Dan tadabbur tujuannya adalah menambah amal. Tafsir ia untuk orang yang berkeahlian, sedangkan tadabbur untuk semua manusia. Jadi sebenarnya tafsir dulu ke tadabbur dulu? Jadi sebenarnya sebelum daripada tafsir, selain daripada tafsir, seorang itu juga boleh tadabbur dengan memahami makna secara asasnya, iaitu melalui terjemahan. Tafsir diperolehi melalui pembacaan. Tadabbur diperolehi melalui perenungan. Ini bukan renung sajalah, makna baca dan juga renung, kan. Tafsir maknanya mempunyai kepelbagaian rujukan, sedangkan tadabbur bertahap dan seiring dengan pengetahuan. Baik. Jadi saya yakin maknanya mungkin sebahagian tuan-tuan dan puan maknanya pernah melihat gambar ini, gambar yang dikeluarkan oleh Tadabbur Center, bahkan telah dibukukan pun 8 langkah tadabbur ini dalam buku Membumikan Tadabbur. Ini boleh mungkin dapatkan. Tapi nak sebutkan, ini asas kepada tadabbur kalau kita tengok,
bermula dengan rasa teruja, ta'awuz, memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya sebut secara ringkas saja. Kemudian ambil berat dari sudut bacaan, termasuk dalam sudut tadabbur, mana kita membaca dengan bacaan yang betul, mendapatkan makna dan terjemahan. Di sini proses tadabbur itu dah bermula. Jadi dengan makna dan terjemahan pun seseorang itu boleh tadabbur. Tapi sudah tentu sebab kita sebutkan tadi, tadabbur itu dia ada tahap dia, ada peringkat dia. Maka dia seiring dengan tahap ilmu yang kita gunakan untuk memahami ayat Al-Quran tersebut. Maknanya kalau kita berpada pada makna dan terjemahan, maka tadabbur kita itu pun maknanya pada makna dan juga terjemahan. Jadi tafsir, terjemahan, kalau kita sebutkan takwil, tiga ini adalah dipanggil sebagai tools, alat. Yang mana alat ini dia akan diproses. Proses itu dipanggil tadabbur dan juga tadabbur dan juga tazakkur. Matlamatnya adalah untuk tazkiyah. Matlamatnya adalah untuk tazkiyah. So dia ada alatan, ada prosesnya, ada outputnya. Alatannya adalah terjemahan, tafsir dan juga takwil. Prosesnya tadabbur dan tazakkur. Dan matlamatnya itu adalah tazkiyah. Baik. Jadi sebab itu kalau kita nak lebih deep kepada tadabbur, perlu mengajukan persoalan-persoalan yang ketika. Soalan ketika ni bagaimana nak boleh mengajukan persoalan kritikal ni, dia perlu dibantu dengan ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Dengan pengetahuan kita tentang ilmu Al-Quran akan membantu kita untuk mengajukan soalan-soalan yang kritikal. Jadi susunan ni menarik kerana apa? Kerana daripada awal disebutkan, bila disebutkan dapatkan makna itu, di situ pun maknanya boleh seseorang itu tadabbur Al-Quran. Tetapi kalau nak lebih mendalam, maka perlu mula dengan ilmu Al-Quran. Jadi bila kita sebutkan ulum Al-Quran, ilmu Al-Quran kita belajar maki, madani, asbabun nuzul dan sebagainya, maka di situ akan terbit persoalan-persoalan yang kemudiannya kita perlu rujuk kepada tafsir ataupun bertanya kepada asatizah, dan kemudian kita bertanya dari sudut faedah ibrahnya, usaha dan amalkan, usaha mengamalkan. Seterusnya yang pentingnya, jadi ujungnya adalah perubahan jiwa, iaitulah tazkiyah yang kita sebut menjadi matlamat kepada tadabbur ataupun baik. Alat, proses, output, betul. Baik. Jadi ini proses tadabbur lah. Proses tadabbur. Tapi nanti kita akan tengok dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesuatu yang agak mengejutkan, iaitu ada daripada kalangan manusia ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka mentadabbur ayat Quran, tetapi masih lagi tadabbur itu tidak meresapi pada jiwanya. Sebab itu dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat 24 ni, Allah sebutkan tentang dua golongan sebenarnya, iaitu mereka afala yatadabbaruna al-Quran, iaitu tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran. Maknanya satu golongan adalah yang memang tak langsung mentadabbur Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, makna am di sini bal, ataupun ada sebahagian mereka yang mentadabbur Al-Quran tetapi hati mereka terkunci. Ini yang kita takut. Jadi dua golongan yang dilaknat dalam ayat ini. Sebab ayat ini kan kembali kepada ulaikal ladzina la'anahumullah. Yang orang yang dilaknat itu adalah yang pertama, mereka yang tidak langsung mentadabbur Al-Quran, bahkan menjauhi untuk mendengarnya. Sebab itu kita sebutkan tadabbur itu diproses bermula daripada membaca. Daripada membaca, kita baiki bacaan, kerana kita juga mendengar bacaan kita. Benci untuk melihat penyampainya. Ini maknanya benci untuk melihat Nabi SAW. Malah memusuhi peringatan daripada Al-Quran itu, meskipun setelah mengetahui kebenarannya. Ini golongan yang pertama. Basically adalah golongan kafir, musyrikin lah, orang-orang kafir.
Golongan yang kedua inilah yang maknanya yang kita mohon makna dijauhkan daripadanya, iaitulah mereka yang mentadabur Al-Quran, iaitu memahami kalimat-kalimatnya. Maknanya mereka faham tentang apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Lagi banyak perbincangan tentang perkataan, tentang susunan, tentang hikmah dan sebutan perkataan, tetapi maknanya tidak meresapi ke dalam hati. Lalu dia tidak membuahkan amal, apatah lagi menghasilkan perubahan. Jadi di sini kalau kita tengok adanya pelbagai perbahasan daripada kalangan para ulama. Dari sudut tadabbur ni sebenarnya dia duduk pada akal ke ataupun dia duduk pada hati manusia. Kenapa kalau tadabbur itu duduk pada hati, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka yang mentadabbur tetapi hati mereka terkunci? Maknanya sepatutnya tadabbur itu masuk ke dalam hati, tetapi apa sebab hati mereka itu terkunci? Menyebabkan tadabbur itu tak dapat masuk. Di sini kalau saya sendiri dalam pengajian master saya, memang ayat ini menjadi ayat tonggak lah kepada kajian saya, yang mana antara isu yang kita sebutkan dalam tadabbur ini, sebahagian para ulama melihat bahawa ia adalah dalam bentuk kognitif, bentuk maknanya kita punya ilmu pengetahuan, kan? Dan di sana dia ada satu lagi pecahan ataupun di bawah tadabbur itu, atau yang termasuk di dalam tadabbur disebut sebagai lataif, lataif Quran, yang mana ia menekankan aspek afektif, aspek jiwa manusia, merasa keterhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lataif ini kalau tuan-tuan dan puan-puan kita biasa mana melihat dalam tafsir, antaranya Imam Ar-Razi, kalau yang kontemporari As-Sabuni rahimahullah, mereka akan menyebutkan lataif ini, sebut perkataan lataif ini biasanya dibincangkan dari sudut aspek bahasa, biasanya lah, ataupun commonly. Contoh kalau kita tengok Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, dia ada kitab namanya Lataif Quran, yang mana di dalamnya itu dia membincangkan tentang makna perkataan, bincangkan tentang basically berkaitan dengan bahasa. Tapi sebenarnya Lataif itu bukan sekadar pada bahasa. Kenapa ia tertumpu pada bahasa? Kita kena faham bahawa Al-Quran ini adalah kalamullah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Al-Quran kerana kasih sayangnya. Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi tanda kecintaan seorang itu, dia mencintai seseorang. Seorang lelaki mencintai seorang wanita, antara bentuk expressionnya dan kecintaannya itu adalah melalui bahasa, kan? Jadi Al-Quran itu kenapa bahasanya indah? Kerana dia adalah surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang itu apabila dia tadabbur pada bahagian kognitifnya sampai kepada aspek afektifnya, iaitu ke afektif ni maknanya dari sudut emosi dan juga spiritualnya itu, maka di situ dia akan trigger, maknanya efektif itu mungkin pada bahasa, dengan ni keindahan bahasa menyebabkan dia rasa macam inilah bahasa yang sangat indah. Jadi mungkin orang yang dalam bidang bahasa, orang yang memahami bahasa, dia sangat menghargai. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa mana ada pernah terlihat apa ni kuliah Syekh Sya'rawi rahimahullah dalam YouTube. Kalau tak faham tak apa, cuba tengok dari sudut kuliah dia tu. Bila disebutkan satu perkara, maknanya makna perkataan, hikmah dan sebagainya, respon dia itu apa? Mereka Allah, maknanya mereka rasa macam rasa dekat dengan Allah Subhanahu sampai di jiwa tu kerana mereka orang bahasa, ataupun mereka dipahamkan melalui aspek bahasa. Jadi lataif ini adalah maknanya keterhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia boleh jadi pada aspek bahasa, ia boleh jadi pada aspek yang pelbagai lagi, dari sudut amalan dan sebagainya. Nak sebutkan bahawa tadabbur itu dia perlu
dianjakkan daripada kognitif, ini hanya pada akal manusia, pada aspek afektif. Supaya kita diselamatkan daripada termasuk dalam golongan yang kedua ini, iaitulah orang yang mentadabur Al-Quran tetapi tidak meresapi ke dalam hati. Tak apa, apa nama, Puan Syafini, insyaAllah kita sama-sama belajar, sama-sama belajar, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kira sebagai usaha, kan? Kalau belajar dari sudut membaca pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut adanya 2 pahala, kan? Uh, Apatah lagi kalau belajar selain daripada membaca dan memahaminya, kan? Cumanya kita nak sebutkan, kita ingat dari sudut pesanan Fudail bin Iyad, pesanan yang sangat baik. Beliau menyebutkan bahawa Al-Quran ini diturunkan untuk diamalkan, tetapi manusia menjadikan bacaannya itu sebagai amalan. Maknanya bila kita dah membaca Al-Quran sehari, kita baca Al-Quran, kita rasa kita dah beramal dengan Al-Quran. Sebenarnya kita tertipu dengan amalan kita tu. Bukanlah kata membaca Al-Quran itu tak baik. Baik, bagus, dapat pahala. Tapi bukan itu semata-mata tujuan Al-Quran diturunkan. Ini kata Fudail bin Iyad, lama dah. Ribuan tahun dulu. Jadi nak sebutkan bahawa Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Jadi untuk diamalkan itu perlu kepada kefahaman. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut am'ala qulubin aqfaluha. Jadi saya nak berikan fokus kepada perasa ni kerana ini golongan yang kedua yang lebih penting yang untuk kita lihat dekat pada diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut am'ala qulubin. Qulubin adalah bentuk kata nama am. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengkhususkan dengan tidak menyebutkan qulubihim. Allah tak kata am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa? Yang pertamanya untuk menunjukkan keumuman penyakit ini yang boleh menjangkiti sesiapa sahaja, tidak hanya golongan munafikin pada waktu itu. Allah Subhanahu Wa Taala tak kata am ala qulubihim. Jadi di sini sebab tu sebagai refleksi kita. Bukan sekadar hati orang munafik sahaja berpenyakit, tapi boleh jadi kita juga dihinggapi penyakit yang sama. Kerana Allah umumkan am ala qulubin. Dan juga am ala qulubin ini didatangkan dalam bentuk kata nama am, nakirah, agar dapat menarik perhatian setiap orang akan kondisi hati mereka. Maknanya kita bukan duk fikir hati orang lain, tapi dipikirkan hati kita. Kalau makrifah maknanya ditahu, kan? Tahu, contoh kalau Allah sebutkan qulubin qasiyah ke dalam Quran sebut, kan, hati yang sakit ke, ataupun hati yang marad ke, dan sebagainya. Tapi bila Allah sebutkan hati tanpa menyebutkan sifatnya, maka ia seolah-olah tergantung hati yang bagaimana kita ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut aqfaluha. Maksud aqfal, dan mengapa ia didatangkan dengan kata ganti diri ha, kan? Jadi aqfal adalah kunci daripada dalam. Kalau kita sebutkan khatamallahu ala qulubihim, khatama itu seal daripada luar, kan? Tapi kalau disebutkan aqfal, makna kunci daripada dalam yang digunakan untuk menjaga sesuatu. Ibarat masa kita masuk rumah, kita kunci rumah, kan? Dan kita kunci rumah, adakah tak boleh buka? Boleh buka. Dia boleh dibuka semula, tetapi kena ada kunci yang betul lah. Jadi nak sebutkan am ala qulubin aqfaluha, walaupun disebutkan hati itu terkunci, tapi bukanlah terkunci selama-lamanya. Khatamallahu ala qulubihim itu baru terkunci, seal, final decision. Tapi qulubin aqfaluha itu hati yang dia terkunci, kita perlu mencari kunci. Jadi kuncinya itu adalah dengan tadabbur Al-Quran. Baik. Kata ganti diri aqfaluha di sini rujuk kepada hati, iaitu kunci yang khusus baginya. Maknanya setiap daripada hati, tadi kita tengok qulubin ini melihat reflect, setiap orang tu reflect hatinya, apa kunci pada hatinya yang perlu dia buka. Ada orang mungkin kunci kepada
hatinya itu adalah meninggalkan hasad dengki dia. Ada orang mungkin kunci kepada hati dia itu adalah meninggalkan uh, apa nama kesombongannya. Ada orang mungkin kunci hatinya itu meninggalkan apa juga maknanya dari sudut permasalahan hati. Maka sebab itu untuk maknanya tadabbur itu lebih berkesan pada hati kita adalah kita kena bersama dengan tadabbur itu adalah proses penyucian hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kemampuan untuk tadabbur yang mana tadabbur itu meresapi ke dalam hati kita, insya-Allah. Baik. Fawaid, ini faedah-faedah tarbawiyah daripada ayat ini. Yang pertama, orang yang tadabbur ayat-ayat Al-Quran, yakni pasti berusaha melaksanakan tuntutannya, meskipun ia tuntutan yang berat, melibatkan nyawa dan juga harta, seperti mana jihad. Jadi kenapa tiba-tiba Allah sebutkan tentang tadabbur, afala yatadabbarun al-Quran? Kerana konteksnya tadi, ayat sebelum ni cerita tentang wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat surah, turunnya ayat yang berkaitan dengan jihad. Fa iza unzilat suratun muhkamatun wa zikra fiha al-qital, bila diturunkan ayat berkaitan dengan peperangan, menuntut peperangan, maknanya orang yang benar-benar mentadabbur ayat Al-Quran, maka dia akan usaha untuk melaksanakan walaupun melibatkan nyawa dan juga hartanya. Kan? Jadi kemampuan untuk usaha tu datangnya daripada mana? Datangnya daripada benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam Al-Quran penuh. Kan? Bahkan kita boleh katakan keseluruhan ayat Al-Quran tu membawa kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita, siapa Allah. Kan? Ini mengenal kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb. Maka segala perintahnya itu perlu dilaksanakan oleh manusia sebagai seorang hamba. Jadi kalau hamba itu, kan, apa tanda seorang itu hamba? Dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi kalau dia tidak memahami apa yang tuannya nakkan, maka dia tak buat seperti mana apa yang dia kehendaki. Bahkan dia buat sesuatu yang against apa yang tuan dia nak. Kemampuan untuk berusaha itu juga datangnya daripada meyakini janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana melaksanakan perintahnya, khususnya dalam bab jihad, iaitulah sama ada memperolehi kemenangan ataupun syahid. Maknanya nak didik jiwa kita ni. Kalau dalam konteks surah ini, maknanya nak didik tentang kepentingan jihad dan sebagainya jihad, maka dia memerlukan kepada ayat-ayat yang juga menyebutkan tentang kelebihan jihad. Jadi diperlukan kepada proses tadabbur, melihat merenungi ayat-ayat yang disebutkan. Arahan tadabbur ini yang penting disebutkan ditujukan kepada semua manusia, apatah lagi orang-orang beriman. Jadi ayat ini bila Allah sebut afala yatadabbarun, tidakkah mereka tadabbur Al-Quran? Maknanya tadabbur di sini bukan hanya merujuk kepada orang beriman, bahkan orang yang tidak beriman. Jadi tadabbur itu untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Jadi kalau kita sebut kita orang beriman, tapi kita meletakkan tanggungjawab tadabbur itu hanya pada asatizah, hanya pada para ulama kita. Jadi itu perkara yang kita perlu perbaiki. Bukan kata salah. Bagus dah kita maknanya hadir pada kelas tadabbur dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita perlu maknanya dari sudut usaha tadabbur sendiri dengan makna dengan kemampuan yang kita ada tadi. Kerana apa yang saya tadabburkan ini mungkin apa yang saya ketahui daripada penulisan para ulama terdahulu. Tapi dengan kita sendiri yang tadabbur Quran tu maknanya lebih dekat lagi kita dengan makna, lebih dekat lagi kita dengan apa nama permasalahan yang mungkin melatari kita dan ketika mana kita merenungi ayat-ayat tersebut. Jadi arahan tadabbur ini kepada semua manusia, bukan sekadar kepada iman. Ini kalau orang yang bukan beriman, maka bagaimana mereka tadabbur Quran? Maknanya memahami asas maknanya. Sebab kita sebutkan termasuk dalam proses tadabbur itu adalah memahami ayat itu. Memahami ayat itu. Kalau dalam konteks kita orang Melayu ni maknanya memahami dengan maknanya, kan, dengan terjemahannya.
Itu makna tadabbur. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesungguhnya orang-orang yang telah berbalik kepada keingkaran mereka sesudah terang nyata kepada mereka kebenaran petunjuk yang dikemukakan kepadanya, syaitanlah yang memperdayakan mereka, yakni berlaku demikian, serta memanjangkan angan-angan mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut innal ladzina taddu ala adbarihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan adbarihim daripada perkataan dabara, yang menunjukkan tadi asal kepada perkataan tadabbur. Baik. Ya. Baik. Jadi oleh kerana mereka tak tadabbur ataupun tidak bertujuan membersihkan hati ketika tadabbur, maka hatinya itu mudah untuk berpaling kepada keingkaran setelah mendapat peringatan. Disebutkan dalam ayat ini innal ladzina irtaddu, iaitulah mereka yang murtad lah dalam bahasa mudah kita. Murtad. Kenapa disebutkan murtad? Kerana menolak ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun menolak hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Apa hukum yang terdapat pada ayat ini? Kerana sebelumnya telah datangkan faiza unzilat suratun muhkamatun. Jadi muhkamatun itu merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan, iaitulah wazukira fihal qital. Ya, ini disebutkan tentang peperangan. Jadi apabila mereka menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan irtaddu, iaitulah orang yang berpaling ingkar setelah mereka mengakui beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal ladzina taddu ala adbarihim. Jadi binasa bagi orang yang telah mengetahui kebenaran langsung berpaling daripadanya, itu afala yatadabbarun al-Quran. Maknanya binasa bagi mereka, tetapi lebih binasa ataupun lebih merugikan bagi mereka yang telah menerima hidayah berpatah balik. Itu makna irtaddu, maknanya mereka dah menerima hidayah dan berpatah balik ala adbarihim, patah balik ke belakang. Patah balik ke belakang iaitu kepada asal mereka, iaitulah kekufuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan sesungguhnya mereka ini yang berpatah balik ke belakang setelah maknanya diturunkan kepada mereka peringatan dan kebenaran mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah daripada jelaskan kepada mereka hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini hidayah ataupun bentuk hidayah ni selalu saya sebutkan dan selalu saya bahaskan. Cuma hari ini kita nak tengok dari sudut contoh pada konteks jihad ini. Jadi hidayah ni ada 3 peringkat. Hidayah yang pertama yang kita sebutkan sebagai hidayah al-irsyad. Hidayah al-irsyad ini pada peringkat pertama, iaitulah untuk mengenalkan kita yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Jadi hidayah dalam bentuk ini adalah hidayah kepada semua manusia. Iaitulah bila Allah Subhanahu wa taala sebut syahrul ramadan allazi unzila fihil quran hudan linnas. Dan linnas itulah hidayah al-irsyad. Dalam konteks ini apa hidayah al-irsyadnya? Iaitulah kebaikan yang akan dinikmati dengan mengikut Nabi. Maknanya apa yang baik mengikut apa yang Nabi SAW tunjukkan. Apa yang buruk adalah against apa yang Nabi SAW. Walaupun niat dalam mereka nak ikut Nabi SAW itu mungkin pelbagai. Kalau kita sebutkan konteks, kalau surah ini konteksnya selepas peperangan Badar, maka bagi mereka lebih baik ikut Nabi. Dapat juga harta rampasan perang. Kalau turut serta dalam peperangan. Maknanya dapat juga berlindung dengan kekuatan yang ada pada orang Islam. Jadi kebaikan itu dinamati dengan mengikut Nabi SAW. Hidayah al-irsyad.
Tetapi tidak hanya berpada kepada hidayah al-irsyad. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Bayyinat. Ini kita tengok ayatnya ataupun perkataannya itu sama. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Jadi nak sebutkan selepas diperjelaskan, maknanya nak pergi kepada peringkat yang seterusnya. Ya, ini kamu katakan bahawa ada kenikmatan ketika mana mengikut Nabi SAW, ada kebaikannya. Tapi bagaimana nak mendapat kebaikan tersebut? Bukan hanya dengan mengikut Nabi SAW, tetapi mesti mengikut dari sudut apa yang diperintahkan, apa yang diarahkan. Apatah lagi kalau arahan itu bukan sekadar datang daripada Nabi SAW, tetapi ianya telah pun ditentukan hukumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau sebelum ini mereka kata Nabi SAW sebut tentang jihad, ada ke turun surah berkaitan dengan jihad? Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya, walaupun Nabi SAW perintahkan, tetaplah perlu dilaksanakan. Tapi selain daripada Nabi perintahkan, Allah turunkan satu surah pula untuk menyebutkan tentang jihad, maka memerlukan hidayah yang kedua, iaitulah taufik, iaitu menerima penjelasan dan juga usaha untuk mengamalkan, melaksanakan segala arahannya termasuk jihad. Jadi di sinilah setelah diberikan penjelasan wa bayyinatin minal huda, diberikan penjelasan pada peringkat yang kedua ini, dia berpatah balik sebelum daripada hidayah al-irsyad. Itu makna nak bagi tuan-tuan dan puan-puan faham tentang innal ladzina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Jadi mereka ni dah dapat hidayah dah pada peringkat pertama. Kan? Tapi bila beri penjelasan pada peringkat yang kedua, sebab muslim ataupun mukmin itu dia tak boleh berada pada satu tahap sahaja. Dia mesti mana usaha untuk mempertingkatkan diri dia. Jadi nak sebutkan bila mana sampai kepada peringkat yang kedua, dah diperjelaskan bahawa bila kamu mengikut Nabi SAW ini, tuntutan-tuntutannya, dia kembali bukan kepada yang pertama, tapi kembali kepada sebelum yang pertama, iaitulah meninggalkan untuk mengikuti Nabi SAW. Sebab itu disebutkan perkataan irtaddu. Mereka itu kembali kepada sebelum daripada mereka mendapat hidayah ingkar sebelum daripada beriman, iaitulah kembali kepada kekufuran. Dan hidayah istiqamah, ini hidayah yang ketiga, ini orang-orang yang beriman, responnya sepatutnya adalah mereka berusaha secara berterusan melaksanakan meskipun apa juga cabarannya. Jadi inilah maknanya yang kita nak. Kalau kita mampu melaksanakan sesuatu kebaikan tersebut, kita nak mana ianya adalah usaha yang berterusan yang dapat kita laksanakan. Jadi ini 3 bentuk ataupun 3 peringkat hidayah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ataupun tutup dengan asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Ini kenapa mereka kembali kepada sebelum daripada mereka mendapat hidayah, kembali kepada kekufuran itu kerana syaitan telah memperdayakan mereka dan memanjangkan angan-angan. Amla lahum. Baik. Apa makna sawwala lahum, memperdayakan? Sawwala ni bermaksud syaitan itu memperindahkan. Disebutkan dalam makna sawwala ni tazyinu wa tashilu. Iaitu memperindahkan, tazyin dan tashilu. Ini mempermudahkan. Memperindahkan sesuatu perbuatan ataupun amalan yang asalnya buruk ataupun salah. Ini benda itu buruk tapi diperindahkan supaya dia nampak macam alah tak apa, benda baik, apa salahnya, kan? Diperindahkan sesuatu perbuatan ataupun amalan yang asalnya ia adalah perkara yang buruk ataupun salah. Mempermudahkan dengan maksud menghasut ke arahnya. Ini menghasut ke arahnya dan tidak rasa bersalah untuk melakukannya. Rasa tak ada apa, sikit je, kan? Kalau benda yang tak baik pun sikit je. Jadi timbangan syarak itu penting dalam melaksanakan sesuatu perkara. Memanjangkan angan-angan. Wa amla lahum. Daripada perkataan amla ni, daripada perkataan imla, iaitu
penuh, kan. Jadi syaitan itu membuatkan mereka sentiasa berfikir untuk memenuhi kehidupan yang singkat. Tak dapat lagi pun. Tapi nak memenuhi kehidupan yang singkat itu, angan-angan tu nak imla, nak memenuhi kehidupan yang singkat itu dengan pelbagai keinginan nafsu mereka yang menyebabkan mereka bertangguh-tangguh untuk melakukan kebaikan. Kalau kita tengok orang yang disebutkan dalam Al-Quran yang menentang, yang selalunya menentang para rasul, ini juga disebut dengan golongan al-mala'. Wa qala al-mala'u allazi, dalam surah Al-A'raf menyebutkan perkataan al-mala', kan. Al-mala' ni daripada perkataan imla'. Kenapa? Kerana mereka ini dah penuh, maknanya mereka ini dah ada segala-galanya, maka mereka pergi kepada satu sikap yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah uh, Al-Alaq berkaitan dengan Abu Jahal dan juga secara umumnya orang musyrikin, iaitu ar-ra'ahu istaghna. Yani mereka rasa mereka dah tidak memerlukan kepada agama kerana mereka dah penuh dah. Semua benda dah ada dah. Jadi agama ni datang hanya memberikan beban kepada mereka. Itu sifat istaghna. Jadi amla lahum ini maknanya dia belum lagi dipenuhi dari sudut kehidupannya, tetapi dia nak memenuhi kehidupannya itu hingga dia berfikir nak itu, nak ini, nak itu, itu angan-angan, nak itu, nak ini, nak dan sebagainya, tetapi menyebabkan tertangguh kebaikan-kebaikan yang dia laksanakan. Jadi angan-angan ini membuatkan leka dengan dunia dan meninggalkan untuk berfikir tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi persediaan untuk menghadapi hari akhirat. Tak salah pun, maknanya kita nak sempurnakan dari sudut kehidupan kita, contoh nak ada kereta, nak ada rumah dan sebagainya. Tapi kalau panjang angan-angan hanya kepada dah ada sesuatu, nak lagi sesuatu yang lain, nak lagi, maknanya tak putus dari sudut angan-angan itu, maka kita hanya habiskan masa kehidupan kita hanya untuk memenuhi angan-angan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa may ya'shu an dzikrir rahman uqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami akan adakan baginya syaitan yang akan menyesatkannya, dan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Mana syaitan yang sentiasa berada dalam angan-angan. Sebab itu dalam hadis yang dhaif ada menyebutkan tentang iman, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqarra fil qalbi wasaddaqahu al-amal. Iman itu bukan satu cita-cita semata-mata, dia bukan satu angan-angan, dia adalah sesuatu yang tersemat dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Baik. Kemudian ayat yang terakhir, ya, baik. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan zalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Syaitan di sini qarin kita lah, kan. Ya, qarin kita. Cuma qarin ini apa yang saya faham tentang makna qarin, dia bukanlah satu makhluk yang tertentu, apatah lagi duplikat kepada kita. Setengah orang faham sedemikian. Pada saya qarin ini ia merujuk kepada bisikan kebaikan ataupun bisikan keburukan. Yang mana bisikan keburukan itu adalah datangnya daripada malaikat, dan bisikan keburukan itu adalah datangnya daripada syaitan. Dalam bab ni makna syaitan itulah yang menjadi teman dia, qarinnya, iaitu membisikkan kepadanya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut zalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Berlakunya yang demikian ialah kerana mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai perkara yang diturunkan oleh Allah, kami akan patuh kepada kamu pada setengah perkara yang berhubung untuk menentang Muhammad dan pengikutnya, sedangkan Allah mengetahui segala apa yang mereka sembunyikan. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allah.
Kan? Sebabkan syaitan berjaya memperdayakan mereka, yang ini orang munafik, konteks surah ini, kerana mereka berkata kepada golongan yang benci akan apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang dibenci dan siapa mereka. Qalu lillazina karihu ma nazzalallah. Lillazina karihu, siapa mereka itu? Ma nazzalallah, apa yang mereka benci kan? Yang dibenci itu adalah wahyu, iaitulah Al-Quran, dan termasuklah ucapan Rasul. Jadi kenapa Allah tak sebut qalu lillazina karihu Quran? Kan? Jadi kerana apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi bukan hanya Quran, kan? Tapi juga wahyu secara keseluruhannya, termasuk yang diturunkan kepada Nabi SAW. Ma yantiqu anil hawa. Kerana apa? Orang munafik kan mereka berhujah kalau Quran okey, tapi kalau ucapan Nabi SAW, maka ini kita boleh terima, kita tak terima pun tak apa. Kan? Siapa yang membenci itu? Adalah daripada kalangan mereka sendiri, ini dari kalangan orang munafik sendiri, ataupun daripada kalangan sekutu mereka, iaitulah daripada kalangan orang Yahudi dan juga orang yang kafir musyrikin. Sanuti'ukum fi ba'dil amri. Taat kepada musuh dalam perkara yang berkaitan dengan Nabi. Maknanya tidak beriman dan mendustakannya, mensyirikkan Allah ataupun ingkar akan hari akhirat, berperang menentangnya. Ini sanuti'ukum fi ba'dil amri, maknanya juga bermakna kami akan bersekongkol dengan kamu untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun memerangi makna risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa yang berlaku pada kamu, kami akan bersama dengan kamu. Kita tengok selepas daripada peperangan Badar, maaf, selepas daripada peperangan Uhud, tak silap saya, berlaku peperangan yang pertama dengan orang Yahudi, Bani Qainuqa. Siapa yang backup mereka adalah orang munafik. Sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum. Jadi israrahum ni, Allah mengetahui israrahum ni, boleh baca israr ataupun dibaca dengan asrar. Israr ini maknanya apa yang tersembunyi pada mereka, dan asrar ini apa yang mereka sembunyikan, disembunyikan oleh mereka. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu semua. Apa yang tersembunyi pada mereka termasuk dari sudut apa yang mereka sembunyikan. Tapi maknanya kalau dibaca dengan asrar, maknanya termasuklah dari sudut apa yang mereka sembunyi ataupun apa yang mereka ketahui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala basically menyebutkan mereka ada rencana untuk menentang Nabi SAW, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga merancang, dan perancangan Allah itu lebih baik. InsyaAllah. Allah Taala ada apa-apa yang nak dicangkan? Ada 1 minit pada. Baik, kalau tak ada apa, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum.